Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Faiza binti Nasir 046227. Untuk KKP pendek, tajuknya Isu Bertabaruk pada Lakaran Capal yang dibentuk. Pengenalan, isu ini hendaklah dilihat dalam konteks perbincangan para ulama dalam isu tabaruk. Perbahasan isu tabaruk adalah sangat panjang, cuma memandai untuk disebut di sini bahawa hukum secara umum berkaitan tabaruk iaitu mengambil keberkatan dengan akhta para anbiya, awliya dan para salihin ketika hidup mahupun telah wafat. Sebahagian besar ulama mazhab yang empat telah bersepakat akan keharusannya. Antara contoh tabaruk yang ada disebut dalam perbincangan tabaruk ialah Rasulullah SAW sendiri apabila mencukur rambutnya ketika haji wada, iaitu haji terakhir baginda SAW. Baginda memberikan rambut baginda SAW pada seorang sahabat dan baginda memerintahkan agar diagih-agihkan kepada sahabat yang lain. Yang kedua, Saidina Umar radhiyallahu anhu memegang mimbar Nabi Muhammad SAW sebelum beliau berdoa lalu mengusapkan kepada wajahnya. Yang ketiga, Saidina Asma radhiyallahu anhu mengeluarkan baju khamis baginda SAW untuk digunakan sebagai ubat. Dicelupkan jubah baginda ke dalam air dan diberikan minum kepada orang-orang yang sakit dan tidak seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Yang keempat, para sahabat berlumba-lumba untuk mengambil air ludah dan bekas wuduk Nabi Muhammad SAW lalu menyapukan pada bahagian jasad mereka. Yang kelima, begitu juga bertabaruk dengan menggunakan air zam-zam. Yang keenam, Imam Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala mencium tangan Sayyidina Anas bin Malik lalu diletakkan pada wajahnya dan berkata, aku telah menyentuh tangan yang telah disentuh oleh Rasulullah SAW. Isu pengamalan tabaruk ahli tarikat terhadap lambang capal. Berkaitan dengan isu lakaran capal dijadikan sebagai lambang, adakah ia berkaitan dengan akidah? Maka, bagi menjawab persoalan ini, terlebih dahulu kita perlu memahami bahawa selama mana perbuatan seseorang Muslim itu tidak menyalahi dengan ikhtikat yang sebenar, kita tidak boleh sewenang-wenangnya melemparkan kalimah kufur atau syirik. Para ulama cukup berhati-hati dalam menjatuhkan kufur kepada seseorang Muslim. Ia perlu dibuktikan dengan karinah atau pembuktian yang sebenar-benarnya. Memetik kata-kata ulama yang perlu dijadikan panduan umum untuk berhadapan dengan saudara se-Islam kita antaranya ialah Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahumullah ta'ala, iaitu wafat pada tahun 974 Hijrah, mengatakan di dalam kitab Tunfatul Muhtaj. Maksudnya, seharusnya bagi seorang mufti berhati-hati di dalam menghukum kekafiran pada seseorang selama mana yang ia mampu kerana bahayanya sangat besar dan takut menghukum yang tidak bermaksud sedemikian itu, terutamanya yang melibatkan orang awam. Maka, sentiasa ulama kami yang dahulu dan sekarang berpegang dengan ini. Maka begitulah juga perkara yang berkaitan dengan lakaran capal baginda SAW dan apa-apa yang berkaitan dengan baginda SAW dan bertabaruk dengannya. Ia bukanlah berdasarkan dalil-dalil tertentu dan bukanlah amalan-amalan khas yang dituntut syarak secara khusus dan perbuatan tersebut hanya berpunca dari kasih dan rindu. Dan ini tidak memerlukan dalil khas untuk mengharuskan sebagaimana dalam isu-isu tabaruk yang lain yang tiada nas secara khusus sebagaimana contoh-contoh yang diberikan di atas. Ia adalah bersifat individu dan bukanlah bersifat umum kepada semua orang. Apabila perbuatan itu asasnya adab, kasih dan rindu, maka sesetengah keadaan kerana ada sedikit persamaan sudah boleh mendatangkan semangat rindu dan kasih, maka ketika itu cukup untuk perbuatan itu dihukum harus selagi mana tidak bertentangan dengan prinsip syarak. Kesimpulannya, ini hukum asal berkait tabaruk. Pada masa yang sama, adalah tidak harus sama sekali untuk menjadikan keharusan bertabaruk ini membuka ruang pada isu lain seperti menjadikan lakaran capal Nabi SAW sebagai bahan untuk meraih keuntungan duniawi yang menimbulkan fitnah pada orang awam.
Isu bertabaruk adalah isu individu kerana ia berkait dengan rasa cinta dan kasih dan bukannya umum kepada setiap orang. Sekiranya dikhawatiri, kerosakan boleh berlaku pada orang awam sama ada dari segi akidah atau hukum fiqh, maka ada tuntutan untuk membasminya. Maka di sinilah datangnya peranan otoriti agama untuk menjelaskan apa yang sebaliknya, dan ini masuk dalam kategori Sadd Az-Zariyah, iaitu menghalang sesuatu keburukan. Dan ini tentunya akan memerlukan kebijaksanaan tertentu dan kaedah yang sesuai, tetapi semua perkara itu hendaklah dilakukan tanpa ada elemen penghinaan dan memperelok-elok simbol tersebut yang dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih.